Contoh kita ambil Quran, Quran depan tu, ya. Ambil Quran kita kat Quran. Inilah kalamullah. Jadi bila kita akak Quran kalamullah, betul kok kita akak ni kalamullah. Sebab sini ia pertama dia ada khetah. Yang kedua dia ada panggil dia ada percetakan. Yang ketiga dia ada huruf. Yang keempat dia ada baris. Yang kelima dia ada bunyi. Yang keenam dia guna suara. Yang ketujuh dia guna lidah. Yang keempat dia seterusnya guna mata. Yang keenam dia guna rasa biji-biji Quran apa yang guna biji tu? Diberi apa? Dia guna biji tu kan. Jadi mana kalamullah sebenarnya? Sebab kalamullah ni dia tidak rosak, dia tidak punah, dia tak boleh dipijak-pijak, dia tidak binasa. Sebab dia qadim. Qadim ni barang tidak punah. Tiba-tiba kita kata kalamullah sebuah Quran, Quran bila basah ke boleh bakar. Mana dia punah. Bila masuk berok kecing, makna dia rosak. Jadi soalan sana ni, di mana letaknya wahyu Tuhan tu? Adakah dia bahasa Arab? Kalau kita kata bahasa Arab, Injil, Zabur, Taurat bukan bahasa Arab, adakah dia bukan kalam Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khalaqa min nurihi nura habibihi sayyidina al-mustafa mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qabla an yakhluqal adam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa khatamin nabiyyin min ibni Abdillah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ini dikasihi lagi dimuliakan pengurusi Masjid Tariq Mizyat yang berbahagia Cik Zulkifli bersama timbalannya. Dikasihi imam bila-bila bersama ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, yang juga dikasihi ahli-ahli jemaah, ustaz, cikgu-cikgu, ayah-ayah, ibu-ibu, haji-haji, hajah-hajah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi seperti biasa Allah Subhanahu wa taala memberi ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang hamba yang bersyukur, menjadi insan, menjadi manusia yang bernaung di bawah syiar Islam, sehinggalah kita bertukuh lumuh untuk menjadi hamba yang terbaik. Pagi, petang, siang, malam kita berusaha lagi dan lagi dan lagi. Kita minta dengan Allah Ta'ala selagi umur kita diselimuti badan, biarlah kita jangan lalai dan lara. Lebih-lebih lagi di saat sekarang ni masih lagi ada kesan solidariti yang dilakukan khususnya rakyat Malaysia
yang agak berbela kaum, bukan orang Islam saja buat solidariti melalui boikot. Kaum-kaum lain pun ada juga kerana bersifati atas peri kemanusiaan. Tapi kita risau dan bimbang sejauh mana dan selama mana mampu kita memperkokohkan boikot barang-barang yang kita kata yang datang daripada Israel itu sendiri. Sebab bila kita melihat daripada tepi kanan dan kiri, agak-agaklah boikot ni ada kesan. Dengan kesan tersebut macam ada sogokkan. Kerana dia tarik mufti kadang-kadang mengatakan produk dia bukan Israel, kemudian nampak tak berjaya, dia buat pula solat hajat di tempat produk dia lah. Kalau kita rasanya MACD buat maya hajat untuk katakan supaya dia tidak diboikot. Jadi orang komen baik maya hajat untuk mujahid plastik, bukan untuk poket sendiri. Kemudian daripada komen-komen tu nampak lagi kukuh dan gagah boikot tu berlaku. Dan kita risau dan bimbang sekarang ada sogokkan untuk menghilangkan rasa simpati tu dengan konsep pula. Malah ni ada konsep rasa. Dan bodoh-bodohnya orang gitu. Boleh tekek. Sepatutnya musim solidariti ni tak payah nak konsep-konsep lagi. Orang dalam bersedih kalau kita kat dalam panggil kalau mati dalam berkabung lagi lah. Masih dalam berkabung solidariti tu nak lopak konsep ini sogokkan. Semoga-moganya mungkin barangkali suruh rakyat Malaysia ni lupa kesedihan yang berlaku di rakyat Palestin tu, lupa. Kita berjoget, kita melompat dulu. Jadi benda ni tak nak halal sebab bendanya bukan dikekang oleh kerajaan, bahkan kerajaan sendiri yang mengatur ke semua tu. Jadi kita risaulah sejauh mana kita boleh boikot. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kita mohon dengan Allah Ta'ala walau apa cara sekalipun buat sogokkan, so kita lara sehilang kesedihan di sepati tu, biarlah Tuhan buka pintu sepanjang masa supaya hati kita kemah rasa kesian belah untuk kita boikot selama-lamanya. Biar ada kesan sikit sebanyak pun. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, malam ni kita sambung lagi pelajaran kita, yakni pada huraian yang menyatakan sifat yang ke-12, yakni sifat basar. Masih lagi ada 2-3 perenggan. Kita cuba habiskan malam ni untuk kita masuk tajuk baru. Tajuk baru ni tajuk yang ke-13 lah. Sifat yang ke-13 ni adalah sifat yang kita kata yang terakhir lah, yang wajib kita belajar, sifat 20. Kerana pandangan sifat 20 ni pada asal Asy'ari memadailah ia jika kita habis 13 sifat. Dan afdalnya kita belajar sampai 20 mengikut pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi walaupun mana pun kita belajar ni nak kita faham dia ada hujah. Biar ada hujah. Setiap sifat yang kita belajar ni kita bukan sekadar nak dengar, bukan sekadar kita nak tahu, bahkan kita nak faham dan nak mengaku sungguh di hati kemudian ada hujah. Hujah tu penting. Boleh kita bawa kepada keluarga. Sebab bila ada hujah ni maknanya kita kukuh dalam pahaman kita. Jadi kita boleh bawa pahaman tersebut kepada keluarga kita sehingga-hingga-hingganya keluarga kita tu faham macam kita juga. Jangan kita dengar sekadar kita faham saja. Sebab kita nak bercakap tak boleh nak bercakap, nak bagi keterangan, nak bagi pahaman kepada keluarga kita tak dapat. Kerana kita sendiri pun tidak kejap, kita sendiri tidak kemah. Jadi sini yang ambil kesempatan kita kejap, kita kemah, kita paku, kita faham. Sehingga tak cabut dan sampai bila-bila. Sebab kita belajar ni sifat ketuhanan. Moga-moganya bila dia faham, bila Tuhan bagi faham, maka amalan kita semakin gagah, akidah kita semakin kukuh. Itu kita nak situ dah. InsyaAllah kita sambung. Qala musannifun nafa'ana bi ulumihi fid daraini, yakni pada
pada sambungan yakni dan ta'alluq sama dan basah itu dinamakan ta'alluq inkishaf. Jadi yang minggu lepas kita pun buat suluhan sebagai pencerahan sama dan basah tu dia ada 3 ta'alluq. Ta'alluq suluhil qadim, ta'alluq tanjizil qadim, ta'alluq tanjizil hadis. Dia simpulkan rumusan ketiga-tiga ni dalam ta'alluq inkishaf. Jadi benda hak ni kalau boleh kita pecah molek biar kita faham. Ta'alluq sulhul qadim, tanjizil qadim, tanjizil hadis dan ta'alluq inkishaf. Bila faham molek sini kita akan ada wujud yang untuk yakinkan pada Allah Taala tu memang betul ada sifat melihat. Jangan kita hanya sekadar kata Allah tu melihat, tapi di kepala kita ni ada butir mata. Dalam kepala kita ni dia tengok macam kita. Dalam kepala kita ni dia lebih sikit melihat, kita ni kurang. Kita bila agak gamak dengan penyanasi kita, maka sifat-sifat gini maka kita dicela. Sebab kita boleh kualiti mengkuantiti kan. Kita tak mahu tu. Kalau tahap kita boleh mengkualiti jadi masalah. Baik. Adapun dinamakan ta'alluq inkishaf pada ketiga-tiga tu, yakni apa dia inkishaf tu? Yakni nyata segala perkara yang ada. Situ. Nyata segala perkara yang ada maksudnya di pendengar Allah, di pilihan Allah tu nyata Tuhan boleh guna pada yang ada. Maksudnya Tuhan boleh melihat, Tuhan boleh mendengar pada perkara yang ada dengan nyata. Dengan jelas. Nyata ni maksud jelas Ustaz dah cerita. Kalau Ustaz kata jatuh dah bila tak lepas. Jatuh Ustaz nyata itulah nyata. Tak ada ragu, tak ada syak, tak ada azab. Itu nyata. Pada Tuhan nyata sungguh dia boleh mendengar, melihat. Artinya tidak ada kekangan. Ada kita ni mendengar tapi ada kekangan. Bila ada tahi telinga kita tak dengar dah. Bila tua sikit pekak dah. Macam mata bila tua sikit kabur dah, ketarak dah. Pada Tuhan bukan begitu. Jadi inkishaf ini maksudnya tidak ada halangan dan tidak ada kekangan. Cuma kita nak suruh gagah sikit takut silap faham. Macam mana ustaz dia nak hanya pada yang ada saja Tuhan mendengar. Kan dia tu Tuhan. Kan dia tu Tuhan. Takkan dia Tuhan pun sama macam kita juga. Boleh mendengar, boleh melihat pada yang perkara yang ada. Kalau kita tak faham dia Tuhan macam kita juga. Jangan silap faham. Pada kita, walaupun kita kata boleh tengok pada yang ada, boleh tengok pada yang tak ada, tak sama. Contohnya, ustaz mari buat cerita. Kata ustaz ni nak buat sebutir rumah. Jadi ustaz cari tukar rumah. Bila cari tukar rumah, maka ustaz kata nak buat rumah. Katanya tukar rumah boleh, tak ada masalah. Dengan harga berapa? Nak harga murah-murah ya ustaz. Awak kata tukar, ustaz nak harga murah-murah saja. Boleh ustaz beres nak harga murah-murah tapi ustaz kena beli barang sendiri. Ustaz pun beli barang sendiri, pasir, beli bata, beli semi, beli cakur, beli tukur, beli paku, beli gaji, beli ustaz pun lambat setepat. Ustaz pun panggil tukar rumah. Masa tu ustaz nampak tak rumah? Tak nampak. Lepas tu tukar rumah pun tak nampak juga. Sama-sama tak nampak. Tapi tak nampak tukar rumah tu, rumah ada dah daripada dia lagu mana nak buat. Kalau ustaz nak dapat 40 kaki, dalam 30 kaki, dalam pada tukar rumah tu nampak dah sebiji rumah. Dia tahu dah. Begitulah pada Allah Ta'ala. Contoh hari ni kiamat tak berlaku lagi. Ustaz pun tak nampak, Tuhan pun tak nampak. Tapi tak nampak Allah Ta'ala, kiamat daripada dia dah. Dia nampak sebutir-sebutir dah. Kerana tak nampak sebagai tak ada. Gitu. Artinya tak ada halangan, ada kekangan sikit abuk inkishaf pada Allah Ta'ala. Walaupun kita kekangan pasal apa? Rumah tak ada lagi. Pasal pada Tuhan rumah tak ada pun dia nampak dah. Gitu. Tu panggil inkishaf. Baik. Yakni segala perkara yang ada itu
dengan pendengar, dengan pelihat. Sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat makni. Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh melihat. Adapun sifat dia dan zat dia. Adapun kita tak. Kita boleh melihat kata zat kita. Ya ke? Nampak ke buah pinggan? Tak nampak. Nampak ke darah? Tak nampak. Halangan, kekangan. Sifat kita tu tak nampak. Sabar duk mana? Marah kita duk mana? Duk gila kita duk mana? Tak nampak. Dia mari gila-gila kita. Marah. Tak ada tahu duk mana. Tapi Tuhan dia tahu belakang diri dia. Dia nampak belakang. Pada kita nak kata kita nampak juga zat kita. Tak nampak tuan-tuan. Bagaimana usul proses makanan boleh jadi acu? Tak nampak. Rasa pun duk. Kita rasa makanan tekak je. Kita kekal confident dah. Makanan yang kita kekal ni hancur dah. Dan rasa selamat bila kita telan. Kita saya di kita takut lekat. Takut lekat makanan kita kekal sampai hancur. Bila rasa selamat kita telan. Telan tu sampai tekak je kita rasa gok telan. Sampai tu tak rasa dah. Di mana usuh yang proses lebih hancur lagi. Kita ingat kita saya diri kita sini. Kita hancur puas hati dah. Tak Tuhan saya lagi kita. Dia peracur lagi makanan. Dia buat mana ada zat. Mana ada vitamin. Dia buat lagi. Sehingga dia hasil. Hak tak pakar. Hak tak pakar benar. Gapa dia najis. Dia tak setepak najis. Tak dia tabung. Tuhan saya kita. Kita tak berasa pun benda tu. Tak nampak pun. Macam mana Tuhan hasilkan vitamin dan zat pun semua tu. Tapi Tuhan dalam penglihatan dia. Kemudian bila sapa buah pinggir asing dah. Dia proses. Dan bila duduk di kawasan yang tidak pakar, dia tabur najis. Pada kita tak benda lah najis. Tapi Tuhan nampak lagi kepentingan najis. Bila najis katakan, orang buat boleh lagi boleh cek kita ni ada sakit ke apa. Bila sakit temari tubuh kita, orang ambil najis tengok awak sakit sikit. Ada guna lagi najis tu. Dalam penglihatan Tuhan, kita tak tahu. Tak tahu kan? Begitu detailnya Allah Ta'ala tahu atas diri kita. Dan ataupun atas diri dia. Jadi kita ni tak tahu apa satu. Boleh tahu tengok atas kulit. Tengok kulit pun. Hanya tu tengok sekulit-kulitnya lah. Tak ada benda kulit lah. Contoh kulit ni dia keluar peluh. Bila kita iris sikit mana tu air boleh keluar darah pula. Ni air peluh keluar kot liang-liang bulu roma. Kita besar sikit liang bulu roma dengan pisah keluar darah pula. Gimana air? Tak tahu kita. Betul. Tapi dalam pengetahuan Tuhan, dalam penglihatan Tuhan, antara sifat dia dan zat dia. Apa sifat dia? Sifat makni zat ni, kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basok, kalam. Dalam penglihatan dia. Ada apa kita ada kudrat juga, ring panggil ring. Kita tak tahu sejauh mana ring tu kita ada. Contoh tu tengok barang tu berat. Akak ni berat tak? Berat. Boleh aku angkat barang ni. Kalau boleh angkat pun selama mana aku boleh pegang. Kita tak tahu. Ring kita, kederak kita tu. Kalau Kelantan panggil ring lah. Ring pun kuat. Ring tu kederak tu. Jadi kita tak tahu kederak kita banyak mana. Kita berlari, gatih bersikar kau berlari, jogging ke berapa lama kita nak boleh lelah. Tak tahu. Tak tahu lelah. Tapi Tuhan dah tahu diri dia. Macam mana. Begitu besarnya penglihatan Tuhan dan pendengaran Tuhan. Habis tu tak ada halangan dan kekang. Apa itu inkishaf. Habis. Sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'ani baginya, atau zat yang dinamakan jirin, atau sifat ma'ani yang baru dinamakan arah. Yakni Tuhan boleh melihat perkara-perkara yang berjirin. Gapo berjirin ni? Jirin ni ada tinggi, ada rendah, ada tebal, ada nipis. Tuhan nampak belakang. Ada kita belah dinding tak nampak dah, pejal tak nampak dah. Tapi pada Tuhan tak nak sembunyi sikit ambuk. Semua yang berjirin dia nampak belakang. Dia dengar belakang. Tak nak lari sikit ambuk. Ujung langit apa ujung bumi semua dia nampak. Tak payah lari lah tuan. Sampakah hati kita berbisik pun Tuhan nampak lagi. Lagi-lagi hak benda hak tidak berjirin. Gapalah tidak berjirin seperti suara. Suara tak nampak tapi Tuhan tahu juga. Tuhan boleh melihat suara kita ni. Kata, yang tidak berjirin. Tebal ke, nipis ke, panjang ke, pendek ke, tak ada suara. Tapi dia bunyi suara ni. Tuan-tuan.
tinggi ke rendah ke, ni masalah suara tu. Pada kita sekadar dengar je. Baik. Sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'ani baginya, atau zat yang dinamakan jirim. Tuhan tahu juga. Atau sifat-sifat ma'ani yang baru yang dinamakan arak. Di jirim tu ada arak. Arak ni ada warna hitam, warna merah. Tuhan tahu juga. Contoh, ketah ni orang panggil jirim. Araknya warna merah. Merah. Tuhan tahu belaka. Artinya hati kita tu ada seketul hati. Hati kita nak dia tepek dengan perasaan riak. Ya, riak dalam hati tu Tuhan nampak. Perkara dalam. Akal kita mikir gapo Tuhan nampak. Orang tak nampak, tapi Tuhan nampak. Akal kita mikir maksiat ke, mikir taat ke, mikir denda ke, Tuhan nampak. Kita tak nampak gapo. Tuhan boleh nampak benda-benda begitu yang arok, yang melekat. Tidak ada kekangan, ada halangan sikit abuk pun. Nyata sungguh Tuhan tu nampak. Habis. Semuanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat sama ada perkara yang bersuara. Macam kita ni bersuara. Tuhan dengar juga. Ataupun tidak. Gapura tidak. Seperti kitab. Kitab ni bersuara ke? Tak ada. Tapi kitab ni Tuhan tahu. Macam mana dia berzikir. Macam mana besi ni, semi ni, kapek, kipas, dia boleh sebut nama Tuhan, membesar-besarkan Tuhan dalam majlis ni dengan bersuara zikir. Tuhan dengar, tapi kita tak dengar. Tak dengar. Bagaimana contoh Nabi lalu satu kubur dan Nabi tahu kubur tu diazab dan diseksa, maka Nabi kata kesian kubur ni telah diazab. Maka Nabi pun ambil pokok pelepah tamak, dia pun pacak di atas kubur. Artinya Tuhan tahu pokok Nabi pacak tu berzikir, minta ampun pada orang si mati. Artinya hak tak ada suara pun Tuhan dengar, hak ada suara lagilah Tuhan dengar. Tuhan tahu belakang. Begitu melihat. Yang mana melihat yang kita tak nampak seperti syurga, neraka, pahala yang kita tak nampak sekarang ni. Tapi dalam penglihatan Tuhan, banyak mana pahala kita buat, banyak mana ikhlas kita buat, Tuhan nampak. Kita nak susuk lah. Kita nak panggil munafik. Tak payah munafik. Pakar solidariti dah. Tapi hati tu ada sesuatu yang tak kena. Ada begitu. Allahu Akbar. Orang yang munafik Tuhan nampak di manakah benar hati dan beriman kepada Allah Ta'ala. Sejauh mana dia nak kepada Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat sama ada perkara yang bersuara dan warna atau tidak suara dan tidak warna. Asalkan perkara itu ada dari dirinya. Asal perkara itu ada, Tuhan tahu belah. Tuhan dengar belakang, melihat belakang. Hak dalam laut, hak dalam bumi, hak atas langit, Tuhan tahu belakang. Jelas tu. Kejap sipu kemah paku. Bahawa nyata sungguh ada dalam penglihatan dan pendengaran Allah Ta'ala. Habis. Dan mana lagi ni? Kerana dikehendaki dengan mendengar itu nyata, segala perkara itu bukanlah mendengar itu bunyi dengan telinga. Ni sini kita nak ambil berat sikit. Bila kita yakin Tuhan tu mendengar dan melihat, jangan kita gamak, kita agak, kita imajinasi bahawa Tuhan mendengar, melihat dengan telinga, dengan mata. Tak. Sebagaimana kita yakin pada air ni boleh mendengar. Bila boleh mendengar? Bila kita baca Yasin, kita buat air tawar, dia buat ruqyah. Maka orang pakai ambil belakang. Kenapa air ni baca Yasin? Tapi kalau air ni orang buat lagu negara aku tak ambil, buat air tawar. Kenapa tak mustajab? Kenapa tak mustajab? Sebab air tak masuk dalam ni. Ayat Quran masuk negaraku. Jadi kita faham air ni boleh beza antara negaraku dan juga Yasin. Kalau kita yakin air tak nak beza negaraku ke Quran kalau tak nak beza, kita ambil belakang air ni. Buat air tawar. Tapi yang kita boleh ambil air tawar tu sebab tu imam hayah hajat, tu imam baca Yasin. Kita tahu bahawa air ni dia boleh mendengar orang meyasinkan dia. Mana telinga dia? Kita tak yakin dia ada telinga, tapi kita yakin dia dengar.
Begitu. Kalau boleh begitu, kalau kita ada pada Tuhan tak apa dah. Artinya Tuhan boleh melihat mendengar tu tak ada telinga dan juga tak ada mata. Macam kita lah. Cuma kita kata mata telinga saat ni nak suruh kita mudah faham. Bahawa Tuhan tu reti juga macam mana kita reti dengan butir mata, kita faham dengan lebih telinga. Habis. Kerana dikehendaki dan mendengar itu nyata, segala perkara itu bukanlah mendengar itu bunyi dengan telinga. Demikianlah dikehendaki dengan melihat, iaitu nyata segala perkara yang bukanlah dikehendaki melihat itu jelek dengan butir mata. Bukan dengar telinga, Tuhan dengar bunyi tu bukan dengar telinga. Tuhan melihat benda tu bukan dengan celak butir mata. Kita ni celak ke butir mata tu. Celak maksudnya baru nampak. Tuan-tuan apa puja ke butir mata tak nampak ni. Pada kita, pada Tuhan jangan kata Tuhan tu celak. Tuhan bila kita kata Tuhan tu celak, maka kita bayar Tuhan tu ada butir mata juga. Ada habis itu. Jadi Tuhan tu buat step by step lah. Sebagaimana Ustaz bagi tahu yang lepas-lepas, Tuhan nak susun bahawa hati kita yang mudah yakin bahawa di Tuhan tu tak ada butir mata. Contoh, untuk kita melihat pada kita ni Tuhan buat butir mata dengan kelopak, baru kita nampak. Tapi jangan kita yakin sangat kelopak dengan butir mata, sebab ada orang yang tak ada kelopak, ada butir mata saja macam ikan. Nampak juga. Jangan kita kata orang ada butir mata, benda yang ada butir mata nampak, orang tak ada butir mata macam cacing. Nampak juga. Kan? Jangan kata kita butir mata dengan kelopak. Dinding nampak kita duduk seorang ni dinding ni. Sebab tu dia jadi saksi. Kulit kita nampak kita duduk sini, kulit akan jadi saksi. Mana butir mata kulit? Tak jumpa jari kan. Hanya taklah saja yang tahu. Macam mana kulit melihat, macam mana kulit kita berkata-kata, benarnya kita duduk di surau Masjid Victoria bin Ziyad, dia tahu belakang. Mulut kita kena kunci dah. Tapi tangan-tangan boleh berkata-kata sebagai saksi. Saksi-saksi ni dia melihat, dia mendengar. Mana telinga, mana mata, ke mana aku tahu. Tapi dia boleh dengar. Itu kuasa Tuhan. Kita yakinlah dia dengar. Bila yakin, di tangan kita yakin dia tak ada butir mata, tak ada telinga yang boleh dengar, apatah lagi Allah Ta'ala. Bos itu jelaslah tu. Maka di Tuhan tak perlu butir mata, tak perlu dengar telinga. Kalau kulit kita boleh melihat dan mendengar. Habis. Dia nak bawa situ sebenarnya supaya kita jelas. Dan dalil atas ada basaq, yakni sifat basaq, dalil. Penulis ni bawa dalil. Pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Maka kita sebenarnya tepat Tuhan buat sesuatu. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, Tuhan ni sungguh kaya ilmu dia. Kita nak cari Allah Ta'ala ni tak perlu pergi jauh. Tak perlu pergi jauh nak cari Tuhan duk tapa dalam gua, pergi tinggi-tinggi bukit gunung Tahan, tak payah. Kita tilik diri kita sendiri, kita akan jumpa Tuhan. Tuan-tuan. Contoh nak jumpa Tuhan. Ustaz nak kata tilik diri kita ni. Ustaz nak ulang balik lepas-lepas supaya ingat balik. Kita ni mari mana? Orang pun bicarlah Allah Ustaz tanya perkara pelik-pelik pula dah. Kita ni mari pada perut ibu. Baik. Daripada perut ibu saat ni berasbab mari mana kita ni ada dalam rahim ibu. Tu dia pun proses, dia bagi tahu proses air mani. Kemudian ibu cerita, kalau kira orang tak ada nikah Ustaz, tak ada kita. Jadi kita ni asal ni mak ayah kita. Dia buah asal mari daripada mak ayah kita. Baik. Kita akulah, kita terima pendapat dia supaya kita tak halal kehendak dia. Kita ikut kehendak dia. Kita cuba tanya dulu. Baik, selepas nikah, katakan kita setuju dengan mak ayah jadikan kita. Jadi berlaku dalam pernikahan tersebut, orang panggil berlaku, orang panggil jimuk atau persamaan sejenis. Orang panggil jimuk lah mudah. Dalam jimuk tu, dia akan hasil yang pertama air mani. Dalam air mani tu ada berapa sperma? Berjuta-juta sperma. Jadi yang berjuta-juta sperma saat ni satu saja hak jadi. Dalam satu hak jadi siapa yang menentu? Ayah ke mak? Kita ni ada bini kan? Ada anak dah. Anak kita keluar-keluar tengah titik air mani kita. Tak jadi semua air mani dengan sperma tu satu je.
Kita ke yang tentu ke bini kita tentu yang satu tu? Tu tanya diri kita. Tak boleh. Siapa yang menentu hak satu tu? Kita dak. Bini kita dak. Pasal apa? Tu baru nak jumpa Tuhan. Tuhan yang menentu hak terbaik. Baru jadi hak satu tu. Jadi Tuhan kalau jadi semua tak jadi, tentu jadi pecah ranah habis. Maka satu Tuhan pilih yang terbaik. Maka Tuhan jadi satu ni pun kemudian daripada haiwan ni tukar pada darah. Siapa yang tukar darah tu? Kemudian tukar daging. Siapa yang jadi daging ni? Kemudian tukar daging jadi pula tulang belulang. Mari mana tulang belulang tu? Wajah mari mana pula? Jatuh. Allahu Akbar. Akhirnya siapa yang menentu hidup dan mati? Anak dalam perut. Baru kita nampak ada yang sesuatu yang menentu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat siang malam pagi petang atas baby. Kita tak ada buat apa. Anak gogat-gogat lah perut kita tak nampak. Tapi Tuhan nampak. Tuan-tuan, kita tak tahu pun anak tu lagu mana. Bini ke, ayah, suami ke, tak ada. Tapi Tuhan mendengar dan Tuhan melihat terus dalam perut. Kita tak nampak. Tu anak fikir tilik atas diri kita. Jangan kita yakin bahawa manusia semua jadi pada mani. Tak. Tuhan boleh buat dengan tulang. Tuhan boleh buat dengan tanah. Tuhan boleh buat dengan tiupan malaikat kepada Siti Maryam. Tuhan perbagaikan benda tu supaya nak suluh bahawa ketetapan yang Tuhan buat ni bahawa ada Tuhan. Ada Tuhan. Yang kita kata jadi sendiri tu, ada Tuhan. Kemudian wajah-wajah siapa bentuk tak serupa ni. Wajah kita tak sama wajah. Marilah juta manusia tak sama. Bukan sakat juta daripada Nabi Adam sampai sekarang muka ni. Allah Rabbi tuan-tuan, wajah ni. Adakah kita menentu? Ayah menentu ke? Suami dia menentu wajah anak dia? Tak ada. Ada Tuhan yang menentu wajah. Ada Tuhan yang menentukan jantina ni. Adakah kita nak anak perempuan boleh perempuan, nak lelaki boleh lelaki? Tak boleh. Tuhan menentu dengan penglihatan dia, dengan pendengaran dia, dengan ilmu dia. Habis. Banyak lagi lah yang kena apa semua. Maka nak sini kita tilik atas diri kita sendiri baru nampak. Oh betul mu melihat Allah Ta'ala. Habis. Dia mu mendengar. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala tu sifat melihat. Jikalau. Laukana. Jikalau. Kalau kita bahasa mudah kat kalulah. Kalulah. Buah kalu ni mustahil sepatutnya. Kalulah kapal turban tu. Buah kalu. Jikalau ni tuan-tuan. Ada ketika kita boleh kita bercakap. Ada ketika haram kita bercakap. Jikalau ni. Hati-hati. Hak boleh kita bercakap. Jikalau ni. Seperti kita nak belajar ni. Jikalau pada Allah Ta'ala itu kita kata dia tu buta. Boleh. Kita nak perbandingkan. Tapi kalau kita jikalau. Kalau aku tak naik motor hari tak aksiden dah. Tengok. Kalau aku tak lalu jalan ni. Aku tak kena langgar lagi dah. Kalau hak tu haram. Sebab kita melawan kena takdir. Contoh, anak kita aksiden hari ni. Buat apa aku suruh anak aku naik motor? Kalau lah aku sendiri atas kan selamat. Tu tak boleh tu. Jikalau tu tak boleh. Sebab ketetapan. Dah. Gitu tak boleh. Buat hak kita nak cakap harian pun kena lapik juga. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala tu sifat basuk, macam mana? Agak-agaknya kita gamuk-gamuk. Nascaya adalah ia buta. Berlawan selalu kan bila Tuhan tu tidak melihat lawan dia buta. Kalau buta, kena kepada Tuhan. Mustahil. Tuhan tu buta. Kerana Tuhan kalau buta, siapa yang nak hukumkan kita? Nak buat wajah macam mana wajah kita? Nak tentukan wajah dah buta. Tak boleh terima. Tak masuk. Bila kena kata Tuhan tu buta. Jangan nitah benda buta ni. Sebab yang pertama dia Tuhan tu cacat. Tak kena Tuhan tu cacat. Tuhan buta. Okey you panggil. Nascaya adalah buta dan jika ia buta, nascaya ada pada Allah Ta'ala tu penyakit pula dah. Takkan Tuhan kita ada penyakit tuan-tuan dengan sifat buta sana. Jangan sekali litah di hati kita buta. Mungkin kita tak gambar kata-kata, tergambar perbuatan. Kita pergi curi, kita pergi buat perkara yang haram, kita pergi ikut konsep, joget-joget konsep. Tapi ingat Tuhan buta ke? Gitu.
Perbuatan kita tu menggambarkan Tuhan tu buta. Walaupun ilmu kita tahu Tuhan tu buta, tapi perbuatan kita anggap Tuhan tu buta. Ibarat macam gini tuan-tuan. Kita larang sesuatu benda tu jangan buat depan mata kita. Tiba-tiba buat depan kita sendiri. Panggil anjing. Buat macam kita tak nampak. Kita nampak tapi buat macam tak nampak. Kita marah pelik tu. Lain kalau kita tak ada sungguh, aku tak nampak. Ni buat depan mata kita, dia buat tak nampak. Macam kita tak tahu Tuhan tu nampak kita. Tapi kita buat juga. Sedangkan Tuhan tu nampak. Kita buat Tuhan tak nampak. Itu panggil anjing. Itu bukan anjing. Kita buat tak nampak. Senang Tuhan nampak. Tuhan mendengar kita tahu Tuhan mendengar, kita lebih tenang. Kita mengadu domba. Kita khianat deki semua orang ni, maka dengan penglihatan pendengaran tu jelas kita yakin bahawa dia tu dengar dan melihat. Tapi kita buat juga. Panggil anjing. Maka lagilah Tuhan tu murka tuan-tuan. Allah Rabbi, minta jauh lah. Sebab tu dosa ni kalau kita tahu dah buat lagi dosa. Kalau kita buat dosa perkara kita tidak tahu, dosa tu taklah begitu hebat, tapi benda tu haram. Benda tu dilarang, kita buat juga. Lagi besar dosa. Kenapa? Kerana kita tahu Tuhan tu tahu saat ni lah. Kita buat juga. Kita tahu Tuhan tu dengar, kita ngumpat juga. Berganda-ganda lah murka Allah Subhanahu Wa Taala. Nascaya ada pada Allah Ta'ala penyakit, yakni kekurangan, maka berkehendaklah ia kepada menghilangkan penyakit itu. Jika Allah Ta'ala ada penyakit, tentulah Allah Ta'ala tu berhajat kepada semua. Bila Ta'ala berhajat, tak kena, dia berhajat ni makhluk. Tuhan tidak berhajat. Kita bubuh, Tuhan tak ada sifat sikit habuk nak berhajat. Jadi kalau Tuhan tu buta, Tuhan tu pekak, memang dia berhajat nak hilang daripada pekak dan buta tu. Kerana nak suruh sembuh. Sembuh ni, dia akan cari benda-benda yang boleh menghilangkan dia buta, boleh menghilangkan dia terpekak. Panggil berhajat. Berhajat tak ada pada Tuhan. Hanya pada kita makhluk sahaja berhajat. Sebab kita ni lemah. Kita ni fakir, miskin. Tuhan tidak fakir. Tuhan tu kaya, tidak berhajat pun. Tu maka penuhlah sifat Tuhan di situ kerana berhajat. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit tu? Jika Tuhan tak ada penyakit, siapa yang boleh hilang penyakit tu? Adakah Tuhan lain? Tak, mustahil ada Tuhan lain. Maka tak patut di Tuhan tu ada penyakit. Maka tidak buta lah ataupun buka. Kecuali Allah sendiri, dan jika ia sendiri menghilangkannya, nascaya membawa kepada makhluk lebih berkuasa. Gini, jika tak ada Tuhan lagi dah, sebab dia Tuhan dah, tapi Tuhan sembuh, Tuhan ni menyembuhkan penyakit, Tuhan tu sembuh sendiri. Sebab tak ada Tuhan lagi menyembuh dia, maka penyakit buta, penyakit pekak dia Tuhan tu, dia sembuh sendiri. Maka sembuh sendiri tu nampak Tuhan tu lemah lah, tidak berkuasa. Kerana penyakit tu satu makhluk, jadi makhluk penyakit. Kenapa? Kerana berhajat kepada sembuh. Jadi kita jangan pun depan kita sikit habuk sasarah pun. Jangan kata Tuhan tu berhajat kepada penyembuh. Kerana berhajat pada penyembuh merujuk kepada Tuhan tu bersifat sangat-sangat lemah kerana berhajat. Maka mustahil pada Allah Ta'ala tu pekak dan buta. Yakin tu dia buat ayat gitu supaya kita rasa macam munasabah bahawa Tuhan tidak buta dan tidak pekak. Nascaya membawa kepada makhluk lebih berkuasa daripada Allah, dan iaitu mustahil. Jangan sekali-kali kita mari sifat rasa betul di Tuhan tu pekak dan buta. Jangan mari. Sebab kata ia memang amat-amat mustahil. Maka sabitlah. Maka buatlah sebab, buatlah penyabit, dan kejaklah di hati. Hati siapa? Hati kita lah. Bahawa ada bagi Allah Ta'ala tu sifat basar dan mendengar. Ada sungguh. Sebagaimana kita tengok matahari tu ada. Pagi esok kita yakin esok ada matahari. Kita yakin gitu tak apa dah. Esok cerah. Esok mari siang. Ni malam, esok mari siang. Yakin kita pada esok siang tu, begitulah ada pada Allah Ta'ala. Pun tak apa dah begitu pun. Nak Tuhan tu jangan tak ada pada pelihat dan pendengar dia. Ianya tidak tuli
itulah pegangan dan pengakuan yang sebenar, yang betul-betul dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Tadi dalil akli, tilik pada diri kita. Maka pun boleh bawa pula dari nakli, ni wahyu Tuhan. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwas samiul basir. Sesungguhnya apa dia? Artinya dan ia yang mendengar lagi melihat. Wallahu a'lam. Habis situ dengan sifat basar. Jadi jelaslah kepada kita bahawa yakinlah, molek kejatlah, molek kemahlah, molek pakulah, molek di hati, bahawa di zat Allah Ta'ala tu tidak buta dan tidak peka. Habis. Kita masuk tajuk baru. Tak apalah, sikit lagi. Qala musannif nafa'ana bi ulumi fid daraini. Tajuk ni tajuk kupasan ni panjang tu dah. Daripada sifat 20 banyak-banyak sifat ni yang paling susah dah kita nak faham. Sifat kalam. Sebab sifat kalam ni sebelum kita masuk sedikit kitab ni, Ustaz suka buat iklan ngepeng supaya kita rasa nak belajar, nak tahu apa dia dikatakan kalam. Baik. Hari ni bila sebut saja kalam, kita faham. Apa faham? Kata-kata Allah Ta'ala. Jadi kita pun ramai yang rasanya agak macam salah faham. Apa salah faham? Dia kata kata-kata Allah Ta'ala ni adalah bahasa Arab. Contoh kita ambil Quran depan tu. Ya. Ambil Quran, kita kat Quran. Inilah kalamullah. Jadi bila kita akak Quran kalamullah, betul kok kita akak ni kalamullah. Sebab sini yang pertama dia ada khetah. Yang kedua dia ada dia ada percetakan. Yang ketiga dia ada huruf. Yang keempat dia ada baris. Yang kelima dia ada bunyi. Yang keenam dia guna suara. Yang ketujuh dia guna lidah. Yang keempat yang seterusnya guna mata. Yang keenam dia guna rasa, biji-biji Quran apa yang guna biji tu? Diberi apa? Dia guna biji tu kan. Jadi mana kalamullah sebenarnya? Sebab kalamullah ni dia tidak rosak, dia tidak punah, dia tak boleh dipijak-pijak, dia tidak binasa. Sebab dia qadim. Qadim ni barang tidak punah. Tiba-tiba kita kata kalamullah sebuah Quran. Quran bila basah ke boleh bakar. Mana dia punah. Bila masuk berok kecing, makna dia rosak. Jadi soalan sana ni, di mana letaknya wahyu Tuhan tu? Adakah dia bahasa Arab? Kalau kita kata bahasa Arab, Injil, Zabur, Taurat bukan bahasa Arab, adakah dia bukan kalam Allah? Jelas ada ni. Quran kita kata kalam Allah bahasa Arab pada Quran sahaja. Kalau kita pergi kepada Taurat, dia Ibrani. Ibrani, kalau Injil Suryani, kalau Zabur Kibti. Bahasa ni bukan bahasa Arab, bukan alif bata. Tapi sini bila kita buat alif lam mim, kita pun tak suka alif, kita buat alif. Adakah kita buat kalam Allah? Kalau begitu alifnya ada ke pada huruf Jawi? Kalau kita buat saya, kita buat alif, adakah dia berdosa juga? Alif pada Jawi, alif pada Quran, adakah dia sama? Contoh, hari ni kita boleh buat Fatihah kok bahasa Arab, Fatihah baca biasa. Kemudian yang kedua Fatihah bahasa Jawi, bahasa Cina, bahasa India. Dia tulis Fatihah bahasa India, bunyi tak kalau tu tulis Fatihah bahasa India? Tulis dalam bahasa India, boleh tak dia bunyi Alhamdulillahirabbil alamin kok India boleh? Bunyi. Bunyi kan? Kok Cina? Bunyi. Kok Rumi? Bunyi. Bunyi belakang. Kok tulisan Qur'an apa dia bunyi? Jadi nak ceritanya, adakah kalamullah duduk atas tulisan alif bata? Kalau kita kata alif bata, mak tulisan Cina tu bukan kalamullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada alif bata situ. Kita pun buat. Haram. Kok Rumi pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Rumi ni boleh buat kan? Kita buat A pula.
Apa hukum dia? Mengikut Cina. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat nata Cina huruf tu. Dia tak bunyi alhamdulillah, bunyi lain pak buat huruf dia. India, buat huruf India tak bunyi asal bunyi alhamdulillahirabbil alamin bila buat huruf tak bunyi nah. Jadi apa hukum beza antara buat alif batal dengan huruf India tu? Tu. Maknanya perbahasan cukup panjang. Jadi bukan boleh kita dengar sambil tidur lah maksudnya. Dengar sambil tidur tak faham. Jadi kita jumpa pula boleh depan bab kalamullah ni. Besar tuan-tuan kalamullah ni. Biar kejak hati kita. Mana kata kalamullah yang qadim. Itu pernah rosak. Kan Tuhan jaga. Tuan-tuan. Jadi hari ni Israel bakar. Mana Tuhan jaga? Tuhan bakar berapa buku? Kita sendiri pun bakar Quran. Buat puluh pusat lah. Puluh pusat pun lama orang bakar. Mana Tuhan jaga acung molek-molek. Kita kena faham je lah. Jadi nak faham kena belajar lah. Moga-moga kita akan terus belajar lagi dan lagi. Supaya Allah Ta'ala bimbing kita daripada jahil dan salah faham tentang agama. Jangan tertipu dengan agama sendiri. InsyaAllah tuan-tuan. Maka kita tak akan sokong liberal. Sebab kita faham ilmu, faham agama kita. Yang kena sokong liberal ni sebab agama tu, dia junjung tu tipu diri dia. Dia tak faham. Maka tipunya indah liberal nampak. Sampai nampak buruk lah agama. Sebab mu kena tipu agama sendiri. Punahlah. Kita kena tipu diri sendiri pun berat dah. Kena tipu diri sendiri berat dah. Agama tipu kita lagi parah. Jadi nak elok pada tu kena belajar. InsyaAllah tuan-tuan. Moga-moga apa yang baik pada Ta'ala. Yang lemah. Yang huduh. Yang tidak jelas. Yang kata-kata yang tidak begitu indah. Minta apa minta maaf. Itu kelemahan manusia. Kita akan baiki demi baiki supaya dipahami oleh kita dengan dipahami oleh Ta'ala. Bukan kata-kata. Tuhan akan bagi faham insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma besar takbir.